undang-undang diluluskan Dewan Negara. Pendekkan tempoh pakej haji muasasa akan tingkat kos. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, Berita Parlimen 6 April 2023. Bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2023 diluluskan di Dewan Negara hari ini. Ia diluluskan tanpa pindaan dengan lebih suara bersetuju selepas dibentang kali ketiga oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Ia selepas dibahaskan 10 ahli Dewan Negara. Pindaan bertujuan memberi perlindungan lebih menyeluruh kepada kanak-kanak, seterusnya membanteras jenayah seksual kepada golongan terbabit. Ketika sesi penggulungan, Datuk Seri Azalina menjelaskan pindaan yang dibuat kepada RUU ini bagi menambah nilai skop jenayah berkenaan. Hari ini jenayah seksual itu berlaku secara online. Itu sebab pindaan yang kita buat kepada seksyen hari ini ialah mengambil kira jenayah yang begitu sophisticated. Yang Muhammad Senator mesti memahami dalam perkara ini. Yang Muhammad ada banyak sebut beritahu pada tadi saya dengar, hukuman dia kecil, tak begitu banyak. Tapi jenayah ni yang berhormat bukan hanya pada satu seksyen. Bila mahkamah menuduh, pendakwa raya menuduh mana-mana pihak, tuduhan tersebut yang berhormat, dia pergi melebihi daripada seksyen yang tersebut saja. Di bawah RUU ini juga, penambahan diberi kepada hakim untuk memberi hukuman pembayaran ganti rugi seperti pampasan. Boleh ke mahkamah memberikan perintah supaya keluarga tu yang bayar? Kalau keluarga tu yang menjadi perpetrator, memanglah dia tidak ada pembelaan. There is no defense to any family members. Kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan. Kita tidak akan membezakan perkara ini. Tetapi yang penting sekarang ialah di bawah akta ni, bawah Seksyen 26B, kita baca sekali dengan CPC yang ada, Criminal Procedure Code, dalam aspek pampasan. Dalam membuat perintah pampasan, mahkamah juga perlu mengambil kira beberapa faktor termasuk perbelanjaan yang ditanggung oleh mangsa seperti kos rawatan dan pemulihan kaunseling. Rang Undang-Undang Keterangan Saksi Kanak-kanak Pindahan 2023 turut diluluskan selepas dibahas 6 seneta. Pindaan dilakukan selepas 16 tahun agar ianya selari dengan Akta Kanak-kanak 2001. Dewan Negara diberi maklum bahawa pendengaran khas merupakan pilihan dan bukannya diwajibkan. Dalam keadaan tertentu, hakim diberikan kuasa untuk membuat pendengaran khas, yang mana ada juga pendakwa dan peguam bela. Maknanya soalan examination in chief dengan izin cross examination, re-examination dilakukan dalam pendengaran khas ni. Syaratnya kalau pendengaran khas ni dilakukan dahulu, masa perbicaraan yang penuh, dia pakai taping of the pendengaran khas saja. Maknanya kanak-kanak tu tak payah pergi mahkamah banyak kali. Diperjelaskan bagi mewujudkan keadilan, hakim yang mendengar pendengaran khas itu akan menjadi hakim sama untuk kes perbicaraan. Dalam Akta Keterangan Kanak-kanak ini, kita memberikan senarai yang lebih khusus untuk membantu mana-mana hakim yang terlibat dalam kes saksi kanak-kanak tu ada. Jadi kita letakkan dalam pindaan pada hari ini kuasa yang menyatakan secara khusus kepada mahkamah bahawa mahkamah boleh menghalang apa-apa soalan yang dikategorikan sebagai sedemikian dengan izin. Dalam Seksyen 6B yang disebut sebagai soalan yang tidak wajar.
Bagaimanapun bagi memudahkan perbicaraan mengikut kapasiti, kata Datuk Seri Azalina, bahasa-bahasa yang mudah akan diberikan kepada kanak-kanak menerusi soalan-soalan yang dikemukakan. Terdahulu ketika sesi perbahasan RUU Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2023, Senator Abun Sui Anyit mencadangkan agar soalan yang dikemukakan kepada kanak-kanak itu difahami dan tidak dimanipulasi oleh peguam bela. Dan saya berharap supaya Pesuruhjaya kanak-kanak ataupun yang mengambil berat tentang kanak-kanak ini seperti Suhakam juga, supaya peguam yang dilantik oleh mereka dibenarkan untuk menyoal seperti pemahaman yang sebenar-benarnya, kerana kadang-kadang pemahaman kanak-kanak ini tidak sampai. Ini yang menyebabkan ketidakadilan dan ada situasi di mana tertuduh itu akan terlepas. Jadi saya cadangkan supaya peguam keluarga juga dibenarkan untuk berbincang dengan pendakwa raya. Ya, kerana selalunya pendakwa raya ini. Dalam masa sama, beliau turut mengharapkan peguam bela tidak mengemukakan soalan yang tidak wajar atau mengelirukan kanak-kanak. Sementara itu, Senator Datuk Nur Aini Idris menyokong pindaan pendengaran khas yang merupakan kaedah untuk kanak-kanak memberi keterangan di bawah Akta 676. Saya turut sama menyokong pindaan yang melibatkan rakaman awal dan tanpa memerlukan kehadiran kanak-kanak dalam setiap sesi perbicaraan, kerana kita tahu bahawa proses perbicaraan memang memakan masa dan kadang-kadang ditunda dan sudah tentu akan menimbulkan situasi yang tidak menyenangkan kepada saksi kanak-kanak, di mana masa itu sepatutnya digunakan untuk pergi ke sekolah dan sebagainya. Keperluan itu disifatkan wajar bagi menjaga aspek kesihatan mental serta emosi kanak-kanak menjadi keutamaan semua pihak. Penguatkuasaan secara bersepadu perlu dilaksana dalam usaha membanteras jenayah penganiayaan seksual terhadap kanak-kanak. Justru pindaan Akta 792 berupaya menyekat serta memerangi jenayah berkenaan, terutamanya melibatkan jenayah pornografi kanak-kanak. Senator Datuk Kesavedas A. Achuyudan Nair mencadangkan peranan Tribunal Anti Gangguan Seksual diperluaskan seiring dengan penguatkuasaan akta berkenaan pada masa depan. Saya mencadangkan agar peranan Tribunal Anti Gangguan Seksual yang dikendalikan di bawah kuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dapat diperluaskan. Selain menerima aduan berkaitan gangguan seksual yang melibatkan individu dewasa, tribunal tersebut juga boleh berfungsi untuk menerima aduan jenayah penganiayaan seksual yang melibatkan kanak-kanak. Tribunal berkenaan juga berupaya berfungsi sebagai orang tengah kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa penganiayaan seksual untuk dirujuk kepada mana-mana pakar psikologi. Keperluan itu membolehkan mangsa mendapat khidmat kaunseling serta rawatan psikologi yang sepatutnya. Sementara itu, Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Ramli mencadangkan agar pampasan kepada mangsa perlu dikaji semula. Saya menjangkakan pampasannya mesti besar. 50,000 contohnya dibayar kepada keluarga anak ini yang telah dianiaya ataupun yang telah mengalami jenayah ini. Jadi, apakah tidak boleh kita nilai semula jumlah tersebut untuk menggambarkan seriusnya kita tentang pampasan itu untuk mengganti rugi malapetaka yang menimpa anak-anak itu pada satu jumlah yang lebih besar. Terima kasih. Dalam pada itu, Ahli Dewan Negara Senator Sarima Patrick Insol bagaimanapun menekankan implikasi pindaan. Aspek pembaharuan agensi pelaksana undang-undang berkenaan juga perlu dilaksanakan.
Oleh itu saya sarankan supaya cadangan untuk menubuhkan mahkamah kanak-kanak itu disegerakan supaya kita ada pool of judges yang mahir dalam perkara ini supaya tak adalah miscarriage of justice akan berlaku lagi. Yang kedua tentang expert witness. Jadi kementerian sama ada Kementerian Pembangunan Wanita ataupun Kementerian Kesihatan sekiranya berkaitan dengan kesihatan, isu kesihatan, hendaklah orang yang betul-betul expert. Kalau kita hantar half-baked punya expert ke mahkamah, nanti bila di soal balas, cross examination, jadi dia pun jawapan pun tak betul. So as a result boleh menyebabkan justice tidak tercapai dan orang yang tertuduh itu nanti bebas. Dan ketiga, pendakwa raya. Advocacy is both an art. Jadi kita perlukan pendakwa raya yang mahir, yang terlatih dalam bidang advokasi. Dalam pada itu, Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan Pindaan 2023 dibacakan kali kedua di dalam Dewan Negara oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh. Ia bertujuan meminda Kanun Keseksaan Akta 574 bagi memasukkan kesalahan baharu iaitu menghendap ke dalam akta tersebut. Kaunselor Malaysia. Dalam penyediaan dasar dan undang-undang anti menghendap, aspek-aspek penting yang diberi perhatian adalah seperti penentuan parameter yang khusus, berhubung elemen bagi peruntukan kesalahan mengganggu dan menghendap yang telah dibangunkan berdasarkan faktor-faktor seperti kesesuaian dan senario sebenar di negara ini. Selain itu, aspek siasatan, pendakwaan, pembuktian dan hukuman serta perlindungan kepada mangsa pelakuan mengganggu dan menghendap turut diteliti. 14 kementerian, agensi dan badan bukan kerajaan terlibat dalam membentuk undang-undang berkenaan. Antaranya bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kesihatan, PDRM, JKM, Ahli Akademi UiTM dan Lembaga Kaunselor Malaysia. Itu sebabnya adalah perlu untuk kita mengadakan bukan sahaja undang-undang yang baru yang diperkenalkan di bawah Seksyen 507A yang telah pun dibahaskan tadi, tetapi sebagai konsekuens kepada Seksyen 507A tersebut perlu ada protection order iaitu di bawah rang undang-undang ini. We agree bahawa isu legal aid ataupun sokongan khidmat guaman adalah satu perkara yang penting dan kami akan mengambil maklum dan mengkaji isu ini dengan lebih mendalam di masa depan. Dalam sesi perbahasan, Senator Datuk Seri Zuraina Musa memaklumkan 36% rakyat Malaysia telah menjadi mangsa jenayah menghendap. Ia berdasarkan kajian Women's Aid Organisation WAO. Perlakuan mengendap di bawah Seksyen 507A mampu mengambil kira situasi di talian dan secara fizikal. Tetapi untuk mengambil tindakan terhadap pelaku atau pesalah, mereka perlu melakukan perkara ini sekurang-kurangnya 2 kali. Barulah kita boleh mengambil tindakan undang-undang. Ini bagi saya macam tak logik. Buat sekali okey, tapi buat kali kedua kita ambil tindakan. Baru-baru ini, sosial media tergempar dengan perkongsian seorang wanita. Beliau mendakwa bahawa beliau dihubungi oleh seorang lelaki yang telah mengambil gambar beliau sewaktu beliau sedang berjalan di Bazar Ramadan. Lelaki itu mengeluarkan kata-kata yang amat kesat berkaitan badan beliau. Jadi, jikalau mengikut definisi sedia ada, perkara ini tidak boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 507A. Bolehkah perkara ini dikaji untuk melindungi mangsa dalam situasi tersebut atau adakah terdapat cara yang lain atau seksyen yang lain dalam akta-akta berkaitan jenayah yang boleh diguna pakai? Yang lebih ada lagi, Tan Sri.
Para pembahas turut menyentuh berkenaan peruntukan hukuman dan taktik penjenayah yang tidak termaktub dalam peruntukan undang-undang. Pindaan beberapa perkara wajar dilakukan agar pelaksanaan undang-undang tersebut lebih menyeluruh dan sesuai dengan jenayah dilakukan. Rang undang-undang ini dan tata cara ini adalah bersifat untuk melindungi mangsa. Yang kita sedia maklum, rata-rata warganet amat cenderung membuat live di media sosial. Aplikasi-aplikasi media sosial seperti di TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Namun mereka tidak melakukan sebarang ancaman atau gangguan. Cuma sering mengikuti sesi live ini dan mengeluarkan komen-komen yang bersifat mengganggu minda yang melakukan live tersebut. Dan keadaan individu ini dapat dilakukan ancaman, gangguan, ugutan terhadap pemilik akaun tersebut secara live di platform masing-masing. Apakah niat kita untuk menyelesaikan ataupun menghukum ataupun mencari mereka yang benar-benar dengan keadaan mereka yang mampu menggajikan orang, mengarahkan orang yang sangat patuh pada mereka? Dan ini boleh berlaku kerana ada jenayah-jenayah tertentu dia mengarahkan orang bawahan untuk melakukan jenayah pembunuhan. Jadi mastermind terlepas, orang yang disuruh digantung sampai mati. Jadi ini tidak mustahil boleh berlaku di dalam keadaan kesalahan mengendap ini, stalking ini dengan izin. Saya merasakan hukuman ini agak ringan dan kurang wajar berbandingkan kesalahan yang dilakukan. Jadi adakah kementerian mempunyai cadangan untuk mengenakan hukuman kepada yang lebih berat kepada pelaku? Jika pelaku mengingkari arahan perlindungan oleh mahkamah, adakah bentuk hukuman yang lebih berat juga boleh dikenakan? Keputusan kita adalah untuk memberi kebebasan akademik. AUKU itu is a comprehensive legislation. Jadi bidang-bidang tentang set up universiti, undang itu semua tak ada masalah. Tapi beberapa peruntukan 50, 60, saya tak ingat exactly peruntukan. Itu yang harus dihapuskan. Saya akan bagi jaminan semua peruntukan yang mengekang kebebasan, bukan saja kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik, termasuk pensyarat-pensyarat, itu akan dihapuskan. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP. Sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Cadangan untuk mengkaji semula tempoh masa ibadah haji akan dibincangkan lebih lanjut dan mendalam. Ini kerana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, dengan memendekkan tempoh pakej muasasah akan menyebabkan kos meningkat. Tabung Haji telah berusaha mengawal peningkatan kos dengan mementerai beberapa perjanjian kontrak jangka panjang untuk penerbangan, penginapan, sajian makanan dan pelbagai perkhidmatan di Arab Saudi. Dengan cara tersebut, harga dapat ditetapkan untuk satu tempoh masa dan tidak dinaikkan setiap tahun. Tempoh yang begitu panjang tadi itu dan membolehkan kos tadi itu untuk dikawal. Walau bagaimanapun sekiranya tempoh masa tadi itu dipendekkan,
maka tempoh masa yang akan ditetapkan tadi itu akan berlaku pada waktu ketika kemuncak haji, yakni berlaku hampir 10 hari ke masa haji tadi itu untuk dilakukan, dan ketika itu berlaku peningkatan yang sangat tinggi ke atas kos hotel yang bakal akan didiami oleh jemaah haji di situ. Jadi maknanya kalau kita buat pengiraan yang berhormat Senator, antara tempoh masa yang begitu panjang dengan yang pendek tadi itu, kos dia tu akan lebih kurang sama saja. Jadi walau bagaimanapun pihak tabung haji, usaha-usaha yang cadangan yang berhormat Senator sebutkan tadi itu akan kita bawa dalam bengkel untuk kajian yang lebih lanjut dan mendalam, termasuk juga cadangan-cadangan yang lain untuk kita lihat bagaimana satu mekanisme yang terbaik untuk kita pastikan kos yang akan ditanggung oleh jemaah muassasah tadi itu akan dapat dikurangkan. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Muhammad Isamuddin Yahaya. Tabung haji sebelum ini menjangkakan jumlah kos haji untuk jemaah haji muassasah akan meningkat sehingga 30,850 pada tahun ini. Kelewatan pembinaan kapal tempur pesisir LCS tidak akan menjejaskan keupayaan enjin dan peralatan lain meskipun telah dibeli lebih awal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Ahsan berkata, enjin diesel yang diperoleh daripada MTU Service dari Jerman sentiasa diuji dan berada dalam keadaan baik. Jadi kita punya enjin tak ada masalah. Gearbox sama, propeller yang sama. Itu sebabnya kita tutup, kalau siapa-siapa pergi ke Lumut, kita tutup, kita tak tunjuk apa jenis propeller yang kita pakai. Kerana itu rahsia, ya. Propeller ini pun juga akan menentukan kelajuan, menentukan macam mana kapal ini dioperasikan nanti, itu betul, ya. Jadi shaft yang sama, tapi yang perlu, yang kata Datuk Azam tadi, yang berhormat Datuk Azam, Dr. Azam, kita perlu meribut balik ataupun kita perlu menaik taraf kita punya CMS, Communication Management System, termasuk juga kita telah pun menukar jenis peluru berpandu yang kita nak pakai, itu betul. Iaitu daripada jenis dulu, sekarang kita ambil daripada Norway. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah mengenai kelewatan pembinaan LCS yang boleh mengurangkan keupayaan kapal berkenaan. Dalam pada itu, pihaknya tidak akan berkompromi dengan syarikat yang menggunakan orang tengah bagi menguruskan pembinaan kapal-kapal LCS. Persetujuan itu dicapai menerusi mesyuarat bersama jemaah menteri dan akan diserahkan kepada agensi berkaitan untuk menyiasat lanjut. Negara akan terdedah kepada risiko penarafan yang tidak memuaskan sekiranya institusi kewangan tidak terus melaksanakan polisi berkaitan individu yang mempunyai pengaruh politik PEP. Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chee Kiong berkata, antara lain penilaian negatif ke atas negara akan mengakibatkan kesan serius kepada urusan perbankan. Beliau yang menjawab pertanyaan Senator Tan Sri Muhammad Fatmi Saleh bagaimanapun berkata, Bank Negara akan terus mengadakan perbincangan dengan institusi perbankan dari semasa ke semasa untuk menambah baik proses dalaman dan prosedur berkenaan PEP. Bagi pelanggan yang berisiko tinggi termasuk PEP, institusi-institusi perbankan kita perlu melakukan usaha wajar pelanggan yang dipertingkatkan ataupun dengan izin Enhanced Customer Due Diligence ECDD. Pelaksanaan ECDD ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan kefahaman secara menyeluruh tentang pelanggan tersebut dan seterusnya memelihara sektor kewangan negara daripada sebarang risiko aktiviti jenayah kewangan. Langkah-langkah ini adalah sebenarnya bersifat pencegahan dan tidak harus seperti yang kebiasaannya dipandang, tidak harus ditafsirkan sebagai persepsi negatif ke atas PEP. Saya sedar ramai ataupun semua di kalangan kita ini mungkin termasuk dalam kategori PEP. Tambahnya, pematuhan Malaysia kepada piawaian antarabangsa tertakluk kepada penilaian bersama oleh Badan Antarabangsa Financial Action Task Force FATF.
Kementerian Pendidikan menawarkan program Diploma Pendidikan Prasekolah di Institut Pendidikan Guru Malaysia di seluruh negara kepada guru tadika swasta yang sedang berkhidmat. Khusus 2 tahun itu bertujuan memastikan guru tadika swasta mempunyai kelayakan akademik minimum dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. KPM sentiasa melaksanakan pemantauan terhadap peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru yang mengajar di prasekolah kerajaan dan juga di tadika swasta. Tadika swasta di sini merujuk kepada tadika yang berdaftar dengan KPM. Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan SKPK dijadikan rujukan apabila pemantauan dilaksanakan agar guru-guru memenuhi keperluan tersebut. SKPK merangkumi aspek kualiti guru, pembantu guru, kualiti tabir urus, kualiti kurikulum, kualiti pelibatan ibu bapa atau penjaga serta komuniti dan kualiti kesihatan pemakanan dan kesihatan. Objektif SKPK adalah untuk mengukur amalan kualiti prasekolah dan menambah baik kualiti prasekolah. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Nelson Ranganathan. Setakat ini, 9,654 guru prasekolah direkodkan dengan 8,954 daripadanya memiliki diploma pengajian awal kanak-kanak. Libat urus merentas kementerian akan dilaksana bagi mengatasi isu pertindihan program latihan keusahawanan melibatkan golongan belia. Ini sekaligus menambah baik dan menambah jumlah golongan sasaran yang terlibat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Minggu lepas ataupun beberapa hari sebelum ini, Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS telah mengadakan satu mesyuarat di mana satu pendekatan baru telah disarankan, di mana satu hala tuju baru dicadangkan untuk dirangka supaya semua kementerian dapat menyalurkan dana dan juga tenaga supaya tiada sebarang pertindihan program-program yang dilangsungkan. Dan majlis ini bercadang untuk bertemu sekali lagi pada bulan Ogos tahun ini untuk untuk meneliti bagaimana kita boleh mengadakan satu kaedah di mana kita boleh adakan program-program tidak bertindih. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Dominic Lau Hui Chai. Setakat 2022, sebanyak 6 program latihan keusahawanan melibatkan golongan muda telah dilaksanakan dengan peruntukan berjumlah 8.6 bilion ringgit. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.